So dengan itu usaha untuk mengurangkan jumlah kes-kes tunggakan gaji. FAM sudah pun sempurna memaklumkan bahawa tidak akan menghantar skuad ke Piala Asia, Sukan Asia. Ya, betul. So jadual MFL untuk seri Liga Malaysia ini akan ada perubahan ataupun stay macam tu je? Tiada. Skuad ke Asian Games adalah skuad bawah umur dan itu hanya ada impact kepada kalender Piala MFL. So pada masa ini tiada perubahan, kita akan kekalkan kalender seperti biasa. Dan kita akan laksanakan jadual seperti yang kita sudah maklum sebelumnya. Stadium KL Ceras sebelum ni ada isu sedikit membabitkan pasukan PDRM dan juga KL. Jika dimaklumkan PDRM mohon untuk di sana, dan yang terbaru saya dimaklumkan bahawa PDRM akan beraksi di MBPJ di mana tertakluk dalam jadual. So pengesahan mengenai itu betul. Pada mulanya PDRM telah mengesahkan penggunaan Stadium MBPJ sebagai venue Liga Super 2023, tetapi dalam perbincangan dalaman betul ada rumours yang dia nak bergerak balik semula ke Stadium Ceras. Pada masa ini apa yang kita tahu daripada perjumpaan semalam pun dengan CEO klub, di mana pasukan PDRM kekal di Stadium MBPJ. Bagaimana dengan yang Stadium Terengganu di Gombana? Itu hanya memerlukan 1-2 dokumentasi daripada pengawat kuasa tempatan. Itu sahaja yang kita tunggu. Daripada MFL kita rasa tiada masalah daripada penggunaan stadium tersebut, tetapi kita memerlukan dokumentasi sebagai proses saja dalaman MFL. Sekiranya selepas sepak bola Terengganu belum dapat dokumen, bagaimana untuk menggunakan stadium? Dokumentasi diperlukan dulu. Saya berbincang dengan Encik Rashid semalam juga di perjumpaan CEO, di mana Encik Rashid telah mengesahkan dari dalam beberapa hari lagi surat itu akan sampai. Berkenaan baru ni Datuk Hamidin untuk pastikan sifal untuk tunggakan gaji. So daripada MFL sini masalah tu takkan timbul ke apa? Kami berusaha daripada tahun saya, sebelum saya join saya susah nak memberi pandangan, tetapi daripada saya join FAM 2018 kita ada 232 kes pada masa itu. Sekarang hanya I think anywhere between 9 to 13 active cases only, So dengan itu usaha untuk mengurangkan jumlah kes-kes tunggakan gaji telah berjaya kita laksanakan. Tetapi selain daripada itu, kita juga melakukan beberapa keputusan yang amat penting tahun lepas, di mana lesen kepada Melaka dan Sarawak juga tidak dikeluarkan atas sebab-sebab ini juga. Dengan itu jelas pendekatan FAM dan juga MFL adalah untuk kita berhentikan stigma bola sepak Malaysia dengan tunggakan gaji ini selalu dan setiap tahun akan terjadi. Kita juga tahu daripada penglibatan CEO kelab dan juga kelab yang sekarang lebih peka kepada penggunaan kewangan dalam bajet, kita lihat semakin lama semakin kurang daripada pasukan-pasukan lain yang bertanding di dalam Liga Malaysia tahun ini. Kita tahu pun UiTM bermula dengan masalah tahun lepas dan UiTM pun tidak ada di dalam Liga tahun ini. Dan kami harap 14 pasukan yang tinggal di dalam Liga tahun ini boleh menguruskan bajet dengan sempurna, dan isu mengenai tunggakan gaji tidak akan berlaku pada tahun ini. Kami harap dan akan bekerjasama dengan semua pasukan. Jikalau ada berlakunya masalah, kita akan bekerjasama untuk memastikan perkara ini dapat diselesaikan dengan baik. So jaminan zero case? Kita akan cuba. Jaminan tu kalau gaji tu saya bayar, dan saya boleh jamin. Tapi gaji tu saya tak bayar. Tapi saya akan usaha, dan saya sendiri berbincang dengan kesemua CEO kelab, dan mereka semua tidak mahu perkara ini. Tiada kelab mahu perkara ini berlaku. Dan bukan perkara yang mudah dan senang, tetapi saya rasa dengan pendekatan diambil oleh kelab-kelab dalam negotiation kontrak dengan jumlah yang perlu dibayar kepada setiap pemain, dia bergerak dengan lebih proaktif tahun ini. Justru kita tahu sekarang ni Liga lebih meriah, banyak sponsor yang masuk kan, tapi kenapa kebanyakannya nilai tajaan tak diberitahu pasal sebab itu corporate decision daripada MFL. Kita memberitahu semuanya kepada CEO-CEO pasukan, itu stakeholder kita. Daripada belah corporate pula, pemberitahuan nilai jumlah kadang-kadang adalah sensitivity dalaman, di mana mungkin
tajaan ke MFL lebih tinggi daripada tajaan ke sukan lain atau ke organisasi lain. Berlakulah masalah di mana mungkin terasa daripada pihak-pihak tertentu. MFL tiada tiada pendekatan boleh atau tidak boleh bagi tahu, tetapi daripada korporat sendiri yang perlu mengambil keputusan tersebut, sebab korporat yang memberi bayaran kepada MFL, bukan MFL. So kalau korporat decide not to say anything, we follow. Talking about yang macam zero sifar gaji tu kan, so macam bagi memastikan benda tu tak berlaku, mungkin ada ini pendekatan baru yang akan diterapkan oleh MFL untuk musim ni tu. Betul, I think last year kita berakhir tahun dengan 2 pasukan yang bermasalah gaji dan tidak menerima lesen. Kita tahu ketegasan keputusan tersebut bukan keputusan yang senang, termasuk actually 2 pasukan yang besar yang menjatuhkan nilai komersial liga kita dengan tiadanya Melaka dan juga Sarawak. Impact itu impact amat besar. So tetapi MFL dan juga FM tidak berhenti di sana dengan keputusan yang perlu dan terpaksa diambil. Tahun ini sama. Lesen untuk tahun depan akan diukur dengan isu-isu yang kita tahu collective value of the league is the stigma that we have to get rid of. So we hope that this year we are able to work closer with the team so we don't see this happening anymore. Dan semua pasukan tahu sekarang seriousness lesen. ECP stopped during the pandemic, as we know that the entire football industry, even in Europe, changed the measure of ECP during that time. Kita tahu dekat Malaysia ni ECP perlu diberhentikan pada waktu pandemik. MFL sedang berusaha untuk memastikan ECP dapat diketengahkan semula. Tetapi ECP itu hanya ukuran kepada pendapatan dan expense setiap pasukan. Iaitu juga berlapis dengan pelesenan. Pelesenan pun membuat kerja yang sama. So dengan tiadanya ECP yang sedang bergerak di Malaysia, program pelesenan MFL actually does the same thing. So the teams will be measured on that. ECP hanya duit yang you masuk daripada aktiviti bola sepak, bukan daripada sumbangan boleh digunakan dalam expense. So pada masa ni kita tahu bola sepak Malaysia di dalam zaman transisi FA to FC post pandemic, di mana keuangan pasukan juga memerlukan bantuan dan sumbangan daripada badan-badan tertentu. Kita harap daripada tahun ini, di mana kita bergerak daripada satu musim yang tiada impact pandemik, tahun lepas kita bermula dalam pandemik, kita boleh menggerakkan semula program ECP untuk diketengahkan semula dalam tahun 2024. Nak tanya untuk venue di Liga Super, satu venue hanya berapa tim yang boleh pakai? Kita tak ada isu mengenai penggunaan stadium untuk pasukan-pasukan Liga Super. So Liga Super kita recommend untuk hanya kegunaan 2 pasukan maksimum. Pada masa ini tiada. Adalah juga permintaan daripada MFL ke pengurusan stadium dan pasukan yang menggunakan venue Liga Super untuk tidak menggunakan venue tersebut untuk liga-liga pembangunan ataupun M3. Di sini adalah untuk penjagaan. Kita tahu we always have issues with pitch condition, dan overuse of this pitch will lead to a product that we might not feel is attractive enough. So penggunaan adalah we feel always the maximum is 2. If not, kita ada isu penjadualan juga. Dan juga peringatan daripada MFL ke pengurusan stadium dan pasukan adalah untuk hanya digunakan untuk pasukan-pasukan Liga Super. Just now you mentioned about the licenses of Sarawak United and also Melaka United. As we see now that there are teams called Melaka and Sarawak playing in the team. So having said that, like the answers that were given is basically the same answers that we saw during Perlis last time. Also, which is we do not want to start the development of the football in the FA. Yeah. So the state should not be punished by the FC. Yeah. So would you say that this is a loophole in the club licensing system? Yeah, okay, good question, Farah. The jurisdiction MFL is only within the MFL competitions. So MFL only has the powers and the ability to provide license to club participating in MFL competitions, which is 6. From Piala MFL right up to Liga Super, Liga Piala FAM, Piala FA, Piala Malaysia and on. So if a team that is not provided a license by MFL
In this instance, like Sarawak United, for them to be accepted to play in AFL is AFL's jurisdiction. So we do not close the team. We only don't provide a license for a team to participate. So the answer on the acceptance of Melaka or even Sarawak United would be a question that best answered by AFL, because we do not have jurisdiction over participation in AFL competitions. Nevertheless, what we have left with us is programs that we are bringing to the board, and we also will speak to PFAM about it, is the balance financial monies that we have of both these teams, and how can we use. We don't have the monies to solve all the problems, but some of the financial retention that we have in MFL can be used to compensate some of these players and officials. So we are doing that with the board. MFL board will be presented this matter on the 22nd of February, and we are already in discussions with PFAM. We already did once last year where we dispersed 100,000 ringgit via PFAM for Sarawak, and we will still do the same process if we make a decision at the board on the 22nd. But would you say it's a loophole? Because it kind of tells the other teams that do not pay salaries next time. Like, it's okay. If we don't pay, we can pay M3 next season. I think the teams should be well aware of High Court decisions recently when it comes to Kuantan FA and Mysara, where an individual was sued by the players and he has to pay for that. So the loophole is plugged by the fact that now the players and officials can take the owner to court, right? So I think the loophole is plugged by law today. So in the transition of FA to FC, now the FCs are more responsible, or the owners of the FCs are more responsible towards complying to that overdues and debt. So it is an effort and a journey. It's not something that can be solved within a meeting. So there will be the process is always that they must exhaust the judicial system of FAM. So as long as they go through NDRC appeals, upon that decision and the timeline that is provided, if the team doesn't pay, the individual then can be taken to court, common court by the players. So we hope that this journey is something that the players and the officials will go through to ensure justice is provided to them. CEO, mengenai keputusan penstrukturan semula Liga Malaysia 2023, pemansuhan Liga Perdana, keputusan yang diambil tahun lalu, tetapi nampaknya masih ada lagi yang meragui dan tidak bersetuju dengan kaedah pemansuhan demi platform yang cuba diterapkan oleh MFL dengan Liga Simpanan. Macam mana? Actually on this matter, I only see one negative comment. This matter has been argued and discussed from June last year, and I believe we do not need to readdress this issue. If we rewind the explanations 6 months ago, I've already made the comment. So instead of adding fuel to the flame, I'm focused on the league moving forward. The season needs to be seen in a much more positive manner. We have stable clubs, we have new broadcasters on board with Astro and RTM, we have a lot more sponsors, so I would like to keep our focus on the positives, and instead of going back in time to talk about something that if anybody ada keraguan, dia boleh rewind, dia boleh research and they will find the answers. Okay, so berbalik kepada jadual, kita tahu 2 musim kebelakangan ni ada amendment 2-3 kali. So untuk tahun ni mungkin ada jaminan tidak akan ada mungkin amendment lagi. Ya, kita telah menggunakan pengakhiran tahun lalu sebagai fasa mengkaji kalender yang boleh digunakan untuk tahun ini. Banyak perbincangan dan juga rundingan telah berlaku, bukan sahaja di peringkat MFL, juga dengan FAM, juga dengan semua pasukan-pasukan kebangsaan bawah umur, dan juga penglibatan atau perubahan kalender AFC yang menjejaskan juga hujung tahun kita daripada September ke Disember. Dengan semua yang kita lakukan, ada juga perubahan yang mungkin dan akan berlaku, di mana pada masa ini draw untuk AFC tahun ini belum lagi diadakan. So pasukan Sabah, pasukan Terengganu dan juga pasukan JDT yang bertanding dalam AFC Cup dan juga ACL belum ada jadualnya, ya. Dan jikalau ada perlawanan di Jepun, for example, if JDT is playing in Japan, mungkin perlawanan sebelum perjalanan tersebut perlu diubah, tetapi sehari dua sahaja, ya, bukan perubahan besar.
So dengan adanya maybe beberapa keputusan yang belum dikeluarkan bukan daripada pihak MFL, kita terpaksa anjak sedikit jadual based on keputusan pihak-pihak lain. Daripada MFL, yang terbaik kita sudah lakukan, dan kalender sudah keluar sepenuhnya, not half season calendars, full season calendars is out, but that's also a risk that we have to take. But nevertheless, I believe dengan mungkin undian AFC, mungkin perubahan jadual pertandingan-pertandingan kebangsaan, iaitu AFF qualifiers atau AFC qualifiers, atau kedudukan pasukan kebangsaan dalam window bulan Oktober dan September, mungkin kelayakan fasa pertama untuk Asian Cup dan World Cup tahun the next Asian Cup and World Cup terpaksa pasukan kebangsaan lakukan. So dengan itu mungkin kita terpaksa beranjak, tetapi bukan daripada influence atau percaturan MFL. Alright. Thank you. Thank you.